Itu penyata keuangan milikan tunggal tanpa pelarasan, iaitu bab 7. Okey, topik ini juga penting, semua topik penting dan bermula dengan topik ini awak akan belajar cara nak sediakan akaun, cara nak sediakan penyata keuangan. Okey, bila cikgu sebut penyata keuangan, ia terbahagi kepada dua. Nanti kita lihat apa itu penyata keuangan. Pertama, awak lihat di sini akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi ni dia macam kita nak tahu berapa banyak untung ataupun rugi kasar. Okey, di mana kita akan lihat berapa banyak jualan dan berapa banyak belian bagi perniagaan itu. Okey, kenapa diberikan nama untung ataupun rugi kasar? Sebab awak hanya kira jualan tolak belian sahaja ataupun jualan tolak kos jualan. Awak tak ambil kira lagi berapa banyak hasil yang awak terima, hasil-hasil lain, berapa banyak belanja yang perlu awak bayar. Itu belum kira lagi. Sebab itu kita panggil sebagai rugi ataupun untung kasar. Okey, di sini kita buat akaun perdagangan untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan ke atas barang niaga atau perkhidmatan. Kalau kedai runcit, barang niaga. Kalau gunting rambut, perkhidmatan. Dalam bisnes ni dia ada dua, perkhidmatan dan barang niaga. Kemudian di sini kita nak lihat berapa banyak untung itu, berapa banyak untung kasar bagi perkhidmatan dan barang niaga yang telah mereka buat. Okey, kemudian cara kita nak sediakan akaun perdagangan ni mudah sahaja. Ini rumus jualan bersih tolak kos jualan. Sekiranya jualan bersih melebihi kos jualan, untung kasar lah. Sekiranya jualan bersih kurang daripada kos jualan, rugi kasar. Okey, nanti kita lihat. Dan akaun perdagangan kita boleh buat dalam dua bentuk. Kita boleh sediakan dalam dua bentuk, satu bentuk T dan satu bentuk penyata. Okey, cikgu tunjuk akaun perdagangan dulu. Sekarang kita lihat bentuk T. Ini adalah format bentuk T. Bentuk T awak kena mahir debit dan kredit. Sangat-sangat kena mahir. Jualan letak di sebelah kredit. Pulangan jualan tolak. Bila tolak dia pulangan jualan ni sifat dia debit. Dia tak akan berada di sebelah debit, tapi kita tolak dengan jualan sebab pulangan jualan adalah catatan kontra kepada jualan. Kemudian bila awak dah tolak pulangan jualan, awak akan dapat jualan bersih. Okey. Di sebelah debit ni ibarat kita cari kos. Pertama, inventory awal, belian, tolak pulangan belian. Pulangan belian ni sifat dia kredit, tapi kita tak letak di sebelah kredit, kita tolak dia dengan belian sebab pulangan belian adalah catatan kontra kepada belian. Kemudian kita tambah pelbagai incurred cost lah, apa-apa kos yang melibatkan belian. Awak akan dapat kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, awak akan dapat kos jualan. Kos jualan awak bandingkan dengan jualan bersih, awak akan dapat untung kasar. Kalau jualan melebihi kos, awak akan dapat rugi kasar kalau jualan kurang daripada kos. Okey, cikgu tak nak tekankan banyak berkaitan bentuk T. Cikgu galakkan awak buat dalam bentuk penyata macam ni. Sebab bentuk T seperti yang cikgu sebut, cikgu takut awak masuk debit kredit tu salah. Cikgu takut di sini awak tersalah masuk jualan letak di sebelah debit, belian letak di sebelah kredit. Cikgu takut yang tu. Jadi cikgu suka awak biasakan diri awak menggunakan bentuk penyata. Bila cikgu sebut bentuk penyata, dia dalam bentuk lacur macam ni. Bentuk lacur. Cikgu padam. Ia bermula dengan jualan lah, sebab kita dapat hasil utama perniagaan bermula dengan jualan, dan tolak pulangan jualan, awak akan dapat jualan bersih. Okey, cikgu ada sediakan 7 video cara nak sediakan penyata keuangan dengan baik. Ada. Ini pengenalan sahaja untuk awak lihat apa yang awak akan belajar di bab 7. Okey, sekiranya jualan dan pulangan jualan nak letak di kolom kedua pun boleh. Jumlah jualan bersih awak masuk di kolom ketiga. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kita akan cari kos jualan. Kos jualan ni, yang ni lah yang murid-murid biasanya susah sangat nak ingat format dia. Format ni awak kena hafal lah, kena tahu ataupun kena hafal. Ataupun kalau banyak awak buat latihan, awak tak perlu hafal, automatik dia akan ingat.
Sebab kita kerap buat latihan format ini kan. Bermula dengan inventory awal, kita letak dulu di kolom kedua. Kemudian kita cari berapa banyak belian yang telah kita jual, berapa banyak belian yang telah kita beli, berapa banyak yang telah kita beli barang. Letak dulu di kolom yang pertama. Tolak sekiranya ada pulangan belian. Cikgu yakin awak dah tahu apa itu pulangan belian sebab awak dah belajar dokumen. Bagaimana pulangan belian tu wujud, awak dah belajar di bab 3, bab 4 dan bab 5. Okey, rujuk balik, ulang kaji balik. Awak akan dapat belian bersih. Okey, ini merupakan kos-kos yang terlibat sekiranya awak beli barang daripada luar negara. Awak beli barang tempat yang jauh, contohnya Sabah Sarawak, ataupun kita cikgu berada di Kedah, cikgu beli barang di Selangor. Ini yang kos-kos yang orang panggil incurred cost, kos yang menyebabkan barang itu mahal. Kalau awak lihat kenapa kereta di overseas, kereta BMW di overseas murah daripada di Malaysia. Malaysia ni mahal berganda-ganda. Kenapa? Sebab kos-kos macam ni lah. Contoh, angkutan masuk, nak bawa masuk kereta tu, nak bawa masuk barang niaga yang awak order tu, dia ada pengangkutan, charge angkutan dia. Kemudian upah atas belian, memanglah kalau siapa nak bawa kat kita kan mesti kita ada kena bayar upah. Kemudian duty, ini cukai, duty import. Ramai murid-murid cikgu tanya, duty import ni apa? Duty import ni cukai lah. Yelah, kalau barang jauh mesti ada cukai, mesti ada tax. Kalau awak beli barang dan awak boleh, kalau barang tu rosak dan awak boleh tebus balik, awak boleh dapatkan balik barang itu, maksudnya barang itu ada insurans. Ya, dia di cover insurans, sebab tu awak boleh dapat yang baru. Kemudian insurans atas belian. Ya, setiap barang tu yang dicukai mesti ada insurans. Yelah, kalau berlakunya kerosakan apa-apa semua, kita boleh cover balik. Tu orang panggil insurans lah. Okey, ini adalah kos-kos yang terlibat. Ada 4 sahaja kos yang terlibat dalam beli barang niaga. Okey. Soalan tak semestinya bagi 4 ini. Soalan biasanya bagi angkutan masuk je ke, ataupun dia bagi upah ke, ataupun dia bagi duty, ataupun dia bagi 2, 3, ikut dia lah. Jadi sekiranya ada, kita tambah dekat belian bersih ini. Okey. So, angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian ni adalah belanja. Dia merupakan belanja dan sifat dia adalah debit. Sifat dia debit, tapi kita tak letak dekat belanja, kita masuk di bawah belian bersih. Kita akan masuk di bawah belian bersih. Okey, tolong fahamkan flow format ini. Tolong fahamkan. Kemudian awak akan dapat jumlah yang dinamakan kos belian. Cikgu tulis dekat sini kos belian. Awak tulislah nanti kos belian. Kos belian, kos keseluruhan kita beli barang baru tu. Okey, kemudian inventory awal yang ada. Inventory awal ni inventory yang tak habis tahun lepas, bila dibawa ke tahun ni dia jadi awal lah. Inventory yang tak habis tahun lepas dia jadi inventory akhir. Bila dibawa 1 Januari, inventory awal lah. Kita tambah dengan kos baru kita beli, kos barang yang kita beli, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual di sini. Kemudian kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, awak akan dapat kos jualan. Kos jualan kita letak di kolom yang ketiga. Penting sangat untuk kita kira kos jualan. Inilah kos keseluruhan, berapa banyak yang kita jual. Okey. Kemudian kita akan dapat untung kasar ataupun rugi kasar. Kalau rugi, buatlah dalam bentuk bracket. Buat bentuk bracket supaya kita nampak, oh ini adalah rugi. Okey. Ini adalah format akaun perdagangan. Cikgu padam balik. Dan format ini tolonglah awak mahir. Okey. Awak lihat di sini, jualan bersih, tolak kos jualan. Kenapa cikgu kata tolak? Awak lihat ni. Jualan bersih, tolak kos jualan. Kita sekarang ni kita dah cari kos jualan. Ni kos jualan. Macam mana nak cari kos jualan? So di sinilah murid-murid biasanya lupa dan keliru nak masuk yang mana, nak masuk yang mana. Fahamkan banyak latihan, mudah bagi awak. Okey? Boleh? Jadi video seterusnya kita akan lihat bagaimana nak sediakan akaun untung rugi. Boleh?